Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan satu hantaran, satu soalan di dalam laman Facebook dan juga dalam YouTube channel saya. Soalan itu agak provokatif, agak sindiran yang pedas, dan boleh juga kita nak persoalkan. Sindiran itu ditujukan kepada Mahathir dan juga Muhyiddin. Sindiran itu luar biasa berkaitan dengan hubungan Muhyiddin, Mahathir, dan Najib. Seperti yang kita tahu sekarang, Najib sedang dihukum di penjara kerana didapati bersalah dalam kes SRC Internasional Sendirian Berhad. Beliau di penjara, didenda, dihukum kerana didapati bersalah. Tapi persoalan kepada penyokong Najib ini luar biasa. Beliau bertanya, benarkah Najib ini kena dianiaya? Dan beliau bertanya, betulkah Mahathir kena sumpahan Najib? Saya cuba memikirkan dan cuba mengkaji sejauh mana benarnya dakwaan Mahathir kena sumpahan Najib. Akhirnya persoalan ini kita akan jawab secara perlahan-lahan. Adakah kejatuhan Tun Mahathir dari pentas utama dunia dari pasca PRU14 adalah kebangkitan semula Datuk Seri Najib atau balasan kepada apa yang dilakukan oleh Mahathir selama ini. Tapi sebelum itu kita nak tengok dulu apa maksud sumpahan Najib. Istilah ini bukan literal, bukan sihir atau bukan ilmu hitam, tapi satu metafora atau naratif sindiran yang digunakan untuk menggambarkan karma politik atau balasan. Sebelum kita teruskan ulasan yang panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang telah menjadi bodoh dan tidak mampu mempertahankan diri kita lagi. Tapi terapi imun ini mendidik, mengajar, merangsang dan memberikan ingatan memori kepada imun badan kita supaya menjadi kuat 400% dan mampu melawan daripada dalam tubuh badan kita apabila menjadi bijaksana. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bijaksana, ia juga akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Imun badan yang hebat dapat mengekalkan kesihatan kita. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ini adalah produk yang lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, serta ini adalah produk yang halal. Dapatkannya sekarang, jangan tangguh-tangguh. Saudara-saudara sekalian, apakah Mahathir kena karma politik yang datang daripada Najib Tun Razak? Apakah itu karma politik atau balasan? Ramai berpendapat Mahathir yang menjatuhkan Najib semasa PRU14 kini seolah-olah terhukum oleh tindakan politiknya sendiri. Ini contoh apabila Mahathir keluar Pakatan Harapan, jatuhlah kerajaan. Parti Bersatu yang beliau tubuhkan akhirnya mengkhianatinya dalam langkah Sheraton. Pada PRU15, beliau kalah di Langkawi sehingga hilang deposit. Ini satu perkara yang paling memalukan Mahathir. Bayangkan seorang bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali yang dikatakan untouchable, tidak boleh disentuh dan tidak mungkin akan kalah. Bukan sahaja kalah, bahkan beliau hilang deposit pilihan raya. Parti baru Mahathir juga, yaitu Pejuang, tidak mendapat sambutan. Kini, pengaruh politik Mahathir hampir hilang sepenuhnya dan kini mencari sekutu baru, menumpang di ranting-ranting parti politik lain hanya untuk survival politik beliau. Kedua, kebangkitan semula Najib dalam populariti walaupun dalam penjara. Najib yang walaupun di dalam penjara, kini tetapi naratif bosku tetap masih hidup. Masih ramai yang mengatakan mereka merindui Najib.
Walaupun secara kasarnya ramai lagi yang masih trauma kerana perbuatan Najib dalam 1MDB dan SRC internasional. Kesan negatif daripada kes penyelewengan 1MDB SRC internasional masih dirasai sehingga kini, sehingga negara terpaksa membayar hutang-hutang yang terlalu besar. Mahathir pula yang dituduh sebagai dalang dendam dan banyak didakwa sebagai tokoh yang tidak mahu melepaskan kuasa. Kini, rakyat melihat Mahathir semakin terpinggir, sedangkan Najib terus mendapat simpati dan martabat melalui naratif kezaliman politik. Apakah ini benar-benar sumpahan? Secara realistik dan akademik, tiada sumpahan. Apa yang berlaku adalah perubahan persepsi rakyat, permainan naratif politik dan karma politik hasil keputusan yang dibuat oleh Mahathir sendiri. Namun, netizen seringkali menggunakan perkataan kena sumpahan Najib hanya sebagai satu bentuk sindiran balas, terutama penyokong Najib yang merasakan Mahathir bertindak terlalu keras terhadap beliau suatu ketika dahulu. Kesimpulannya, sumpahan Najib terhadap Mahathir adalah satu metafora sindiran. Ia mencerminkan bagaimana roda politik boleh berputar-putar, yang menekan hari ini boleh ditekan esok hari. Dulu Mahathir jatuhkan Najib, hari ini Mahathir jatuh tanpa siapapun perlu menjatuhkannya. Beliau jatuhkan diri sendiri. Apakah ini sumpahan ataupun karma? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam satu hantaran di Facebook, Sam Gaz, seorang pemimpin Parti Pakatan Harapan ataupun pemimpin daripada Kerajaan Madani, membuat satu hantaran yang mengingatkan kita semula bahawa Tun Mahathir kini makin lama makin pelupa. Apa yang terjadi? Mudah ceritalah. Pada pilihan raya 2023, Mahathir hilang deposit kala di Parlimen Langkawi. Masalahnya, apabila Mahathir kalah dalam pilihan raya itu, apa yang Mahathir dakwa? Dia kata dalam laporan di Malaysia Kini, di Utusan dan di Harian Metro, ada menulis bahawa Mahathir dakwa dia hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Dan dia menuduh sebenarnya musuh politik dia yang menang pilihan raya itu main rasuah. Siapa yang menang itu? Mahathir menuduh parti yang menang, yaitu Perikatan Nasional, menggunakan kaedah rasuah. Sebelum saya teruskan ulasan ini, kita tengok dulu berapa keputusan dalam pilihan raya itu. Pada pilihan raya tahun 2022, untuk Parlimen P4 Langkawi, Mahathir kalah teruk apabila hanya dapat 4,566 undi sahaja. Dikalahkan teruk oleh calon Perikatan Nasional yaitu Muhammad Suhaimi bin Abdullah dengan majoriti luar biasa yaitu 13,518. Mahathir pula kalah kepada calon Pakatan Harapan Zabibi Yahya yang dapat 5,417 undi. Mahathir dakwa dia kalah dalam pilihan raya itu kerana rasuah. Dan rasuah itu didakwa dibuat dengan wang ringgit 100. Kata Mahathir Mohamad, saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana di Langkawi yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Kata Mahathir, saya tanya lagi berapa duit dia dapat? Dia jawab 100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan 100? Dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14,000 undi hanya kerana rasuah, kata Mahathir. Tapi lihat, apa yang netizen nampak ialah sekarang Mahathir pula dilantik menjadi penasihat AG4, bersokongkol, berkawan pula dengan Perikatan Nasional yang dia tuduh menyebabkan dia kalah dalam pilihan raya itu. Lihatlah. Sebelum saya teruskan ulasan ini,
Jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak dapat melawan penyakit karena imun badan kita yang bodoh dan lemah. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, ia tidak dapat melawan penyakit dari dalam, lalu kita sengsara. Tapi dengan adanya terapi imun Transovector for Life ini, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, lalu menyerang penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan adanya kekuatan imun badan yang hebat ini, maka kita boleh menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga halal. Jangan kau tangguh-tangguh lagi, terus dapatkan nomor telepon dan WhatsApp sekarang. Saudara-saudara sekalian, dalam satu pendedahan pada tahun 2023 ini, Julai 14, Mahathir mendakwa dia hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Dia mendedahkan kononnya ada wang RM100 diedar oleh calon lain. Kata Mahathir, dia hilang 14.000 undi kerana rasuah. Bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup program kepimpinan perusahaan kecil dan sederhana. Mengulas lanjut, Mahathir berkata pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk pada politik wang. Jangan buang undi sebab kamu dapat rasuah, katanya. Pada PRU 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, bukan sahaja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan wang depositnya. Dia sekadar meraih 4.566 undi. Kerusi tersebut dimenangi oleh calon Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, itulah dia. Apa yang kita jumpa sekarang ini? Apa yang kita jumpa ialah penafian daripada calon yang terbabit. Bagaimanapun pada Jun tahun lalu, dia berkata parti politik yang menandatangani proklamasi Melayu semuanya bersetuju untuk menyokong PN yang diterajui oleh PAS dan bersatu dalam PRN akan datang. Pada masa yang sama, Mahathir juga dilaporkan bersedia mencabar mana-mana pihak untuk membuktikan bahwa dia pernah terpalit dengan amalan rasuah. Kata Mahathir, orang cakap saya juga pernah terbabit rasuah. Buktikan perkara itu. Saya terbuka dalam hal itu dan Anda boleh geledah mana-mana jabatan untuk siasat perkara itu. Jangan cuba merendahkan saya dengan mengaitkan saya cuba lawan rasuah, sedangkan saya pun terbabit rasuah. Itu satu dakwaan jahat, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.